ya, akan kebenaran, ya. Contohnya tuan-tuan, kebenaran bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun manusia yang bernama Muhammad bin Abdullah itu adalah Rasulullah. Jadi Muhammad bin Abdullah itu masuk bahagian kedua syahadatain kita, ya. Kita sebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Dan kita sebut Muhammad, tuan-tuan, ya. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Jadi apa buktinya? Apakah dia punya dalil yang menunjukkan bahawa, ya, Muhammad itu adalah pesuruh Allah? Kalau mereka yang hidup pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka melihat akan mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka jadi yakin bahawa Muhammad ini adalah pesuruh Allah. Mereka melihat saksiah Rasulullah, ya, personality Rasulullah, ya, seorang manusia yang al-amin, yang boleh dipercayai, ya, as-siddiq, tak pernah berdusta, ya. Mereka menjadi yakin, ya, bahawa Muhammad itu adalah pesuruh Allah. Dan cuba kita kembali mengimbau bagaimana seorang sahabat Nabi, tuan-tuan, ya, yang bernama yang bernama Salman Al-Farisi, datang daripada jauh kerana mendengar berita bahawa, ya, seorang Nabi telah muncul di semenanjung Arab, di Jaziratul Arab. Pada ketika itu beliau telah datang daripada jauh, tuan-tuan, untuk bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila, ya, Salman Al-Farisi ini menemui Rasulullah, ya, Salman terus menganut agama Islam. Tuan-tuan, serupa juga dengan sahabat-sahabat Nabi yang lain, ya, apabila mereka melihat, junjungan besar kita Nabi SAW, mereka terus saja beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bagi kita ni, tuan-tuan, yang telah ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 1400 tahun yang lalu, apakah sandaran yang kita boleh gunakan, ya, untuk kita meyakini bahawa Muhammad itu adalah pesuruh Allah? Ya, kita bukan hidup bersama-sama dengan Nabi, kita hanya membaca, ya, tentang sirah Nabi SAW, menceritakan bagaimana Nabi SAW ini, ya, dia adalah seorang manusia yang begitu begini, ya. Dia punya wajahnya indah bak bulan purnama, seperti mana yang disebut dalam kitab-kitab, tuan-tuan. Yang kita boleh sandarkan ialah sunnah Nabi, tuan-tuan, dan hadis Nabi SAW. Dan apabila kita menyiasat, mengkaji akan sunnah Nabi dan hadis Nabi SAW, maka kita akan dapat lihat bahawa Muhammad bin Abdullah itu adalah pesuruh Allah. Dan ini menjadikan kita menjadi lebih yakin, tuan-tuan. Jadi, tuan-tuan, sempena Rabiul Awal ini, tuan-tuan, saya nak berkongsi, ya, dengan tuan-tuan dan puan-puan tentang al-i'jaz al-ilmi fi sunnah nabawiyah ataupun mukjizat saintifik dalam sunnah Nabi. Banyak, tuan-tuan, ya, kalau tuan-tuan tengok di sini, ya, ini pun belum lengkap lagi, tuan-tuan, ada yang saya tak masukkan sini. Banyak terdapat sunnah Nabi dan juga hadis Nabi yang barangkali menjadi sumber kajian saintis-saintis. Kita tak tahu, tuan-tuan, sebab tiba-tiba saja kita dapati saintis membuat kajian tentang sesuatu perkara. Saya ambil contohlah, tuan-tuan, ya. Dan ini saya telah tunjukkan kepada tuan-tuan barangkali dulu, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, diriwayatkan oleh satu riwayat, tuan-tuan, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan tahnik. Ini hadisnya, saya tunjukkan sikit saja, ya, untuk kita recap apa yang kita telah dengar. Wulida li gulamun fa'ataitu bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam fasammahu Ibrahim wa hannakahu bi tamrah. Aku telah digunakan dengan seorang anak laki-laki dan aku bawa dia jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda menamakannya Ibrahim dan ditahnikkan dengan tamrah. Itu satu, tuan-tuan, ya. Saya dah tunjukkan kepada tuan-tuan
bagaimana saintis-saintis menggunakan kaedah yang dilakukan oleh Nabi, ya, untuk menggosok-gosokkan tamar pada bahagian dalam mulut bayi untuk mengelakkan bayi itu daripada masalah hypoglycemic, ya, ataupun kekurangan gula, tuan-tuan. Dan kemudian tuan-tuan tengok dalam satu hadis lagi berkaitan dengan kuarantin, dengan ta'un, tuan-tuan. Ini juga disebut oleh Nabi SAW dalam satu hadis ni, tuan-tuan. Mana dia? Kita cuba recap aja, tuan-tuan. Yang ini kita peringatkan kembali. Ini, ya, yang berwarna merah itu, tuan-tuan. Iza sami'tum bis-ta'un bi'ardi falan tadkhuluha. Kalau kamu mendengar berlakunya wabak di satu tempat, jangan kamu masuk ke dalamnya. Wa iza waqa'a bi'ardi wa antum biha fala takhruju minha. Jadi contohnya lah, tuan-tuan, kalau di Sabah itu kita dengar banyak kes wabak COVID-19, ya, kita tak payah pergi ke sana. Sekarang ni, tuan-tuan, kan, saja nak melancong ke Sabah, Sabah dah kena kuarantin. Ini contoh. Dan kalau orang Sabah tak payahlah keluar. Dan ini disebutkan oleh Rasulullah 1400 tahun yang lalu, dan orang-orang Eropah hanya melakukan kuarantin, ya, sekitar kurun ke-14, tuan-tuan, ya, selepas 1000 tahun, tuan-tuan. Dan pada pagi ini, tuan-tuan, mari kita tengok, tuan-tuan, satu lagi, tuan-tuan, ya. Tuan-tuan biasa mendengar barangkali satu hadis Nabi SAW berkaitan dengan qada hajat. Ini kita boleh buat, tuan-tuan. Maknanya apa yang Nabi buat tu kita buat, kita selamat. Ya, kita dapat pahala sebab kita ikut sunnah Nabi, tuan-tuan, ya. Dan kita akan selamat di dunia, tuan-tuan, ya. Sebab hadis sunnah Nabi ini syariat Allah Taala, bila kita ikut, kita akan dapat, ya, pahalanya. Kita niatkan, ya, kita punya ibadah itu sebagai yang mengikut sunnah Nabi, maka kita akan dapat pahala. Tak kira lah apa-apa, tuan-tuan, ya. Kita masuk tandas kita dengan tangan, dengan kaki kanan, kita keluar ikut kaki kiri, itu sunnah Nabi, tuan-tuan, ya. Dan kita niatkan, ya, bila kita buang air besar, kita mencangkung, contohnya, tuan-tuan, itu sunnah Nabi juga, ya, tuan-tuan, ya. Walaupun pada zaman itu, pada zaman Nabi, barangkali tandas cangkung memang belum wujud, tuan-tuan, ya. Jadi ini ada satu hadis, tuan-tuan, ya, yang mana ia diriwayatkan oleh Abdullah, ya. Saya tengok di sini, ya. Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'idan ala labanataini, ya. Maknanya, ya, ini sahabat Nabi ini, dia panjang cerita ni, tuan-tuan, ya. Dia sahabat Nabi, dia nak tengok semua amalan Nabi, tuan-tuan, sebab dia nak ikut apa yang Nabi buat. Sahabat Nabi yang sangat sayang pada Nabi, dia nak ikut. Dia tahu ni apa yang dilakukan oleh Nabi adalah sunnah Nabi. Jadi termasuklah, tuan-tuan dan puan-puan, ya, nak tengok bagaimana Nabi qada hajat. Very detail in Islam, tuan-tuan, ya. Macam mana nak buang air besar pun, ya, Nabi tunjukkan, tuan-tuan, ya. Jadi diriwayatkan oleh Wasi bin Habban, aku sedang menunaikan solat dalam masjid dan Abdullah bin Umar sedang duduk bersandar dengan belakangnya menghadap kiblat. Selepas solat, aku mendekati beliau dari satu sisi. Abdullah berkata, bila aku berada di tandas, ya, jangan kamu menghadap kiblat atau Baitul Maqdis. Seterusnya Abdullah berkata, aku telah naik ke bumbung dan telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencangkung di atas bata untuk membuang air besar dengan mukanya menghadap Baitul Maqdis. Jadi muka tengok Baitul Maqdis, tetapi badannya tidak menghadap atau membelakangkan Baitul Maqdis, tuan-tuan, ya. Jadi saya percaya, ya, apa ni, tandas-tandas dekat masjid memang dia tidak menghadap kiblat, tuan-tuan, kan. Baik. Ini dia punya apa yang Nabi sebut
Iza jalasa ahadukum ala hajatihi fala yastaqbil qiblata wala yastadbirha. Ya, apabila seseorang daripada kamu mencangkung untuk membuang air besar, ya, dia seharusnya tidak menghadap kepada kiblat ataupun membelakangkannya. Jadi yang saya nak sebutkan adalah mencangkung, qaidan, ya. Baik tuan-tuan. So, persoalan sekarang ni tuan-tuan, ya, mana lebih afdal? Mencangkung atau duduk di atas kerusi? Di atas tandas, maknanya tandas duduk atau tandas cangkung yang lebih afdal, yang lebih baik dari segi kesihatan, tuan-tuan. Baik. Yang di rumah kita ni tuan-tuan, yang banyak sekarang ni, rumah-rumah sekarang dia punya tandas duduk adalah tandas yang diperkenalkan oleh orang-orang Eropah, tuan-tuan, ya. Ini pada kurun ke-19, tuan-tuan, ya. Jadi ditunjukkan di sini, tuan-tuan, di Eropah ni banyak pelarian daripada Timur Tengah sebenarnya, tuan-tuan, ya. Daripada Syria sekarang cukup ramai, tuan-tuan, ya, yang menyeberang ke sepadan Turki dan kemudian pergi ke Eropah. Di Eropah, ya, salah satu daripada keperluan manusia ini ialah buang air. Jadi bila mereka membuang air di tandas-tandas di Eropah, mereka dapati tandas itu tandas duduk, maka mereka pun ada masalah, tuan-tuan, ya. Mereka jadi pelik, ya. European toilet, a mystery to many refugee, ya. Tandas-tandas Eropah sesuatu yang pelik bagi para, ya, pelarian, tuan-tuan. Dan buang air besar mencangkung, tuan-tuan, di sana, tuan-tuan, ada perdebatan mana yang lebih baik di antara tandas cangkung atau tandas duduk. The idea fill many of us with horror, ya. Dia kata lah, tuan-tuan, ya, but squat toilet tetapi tandas cangkung are more effective, ya, lebih berkesan and better for your health, lebih baik untuk kesihatan anda. Doktor claims, ya, yang disebutkan oleh doktor-doktor, tuan-tuan, ya. Jadi, tuan-tuan, tandas duduk berbanding dengan tandas cangkung, mana yang lebih sihat? Tandas cangkung, kata doktor. Kita tengok lagi berita-beritanya, tuan-tuan. We are all going wrong. Kita semua buang air besar dengan cara yang silap. Claim saintis, ya, kata saintis, who say, yang mengatakan we should be squatting, seharusnya kita cangkung, not sitting, bukan duduk, tuan-tuan, ya. Tapi tuan-tuan, bukannya satu yang haram, ya, tuan-tuan, ya, kalau tuan-tuan duduk toilet duduk, kan, tuan-tuan, ya. Ada ketikanya, tuan-tuan, ya, bila kita dah berumur, memang susah kita nak cangkung, kan, ya. Kita tengoklah, tuan-tuan, aulawiyat dia mana yang lebih didahulukan, ya, konsep mana yang lebih dulu, ya, untuk kesihatan kita, ya. Kalau kita tak sihat, kan, tuan-tuan, ya, kita ambil, kita gunakanlah tandas yang sesuai pada kita, ya. Baik. Ini dilaporkan oleh The Guardian. The truth about poo. Poo ni bahasa Selangor ni lah, tuan-tuan, ya. Kebenaran mengenai membuang air besar. We are doing it wrong. Kita ni buat benda yang silap, ya, kata saintis, tuan-tuan. Ini lagi, don't just sit there, jangan duduk di tandas itu, ya. The bathroom posture affect your health. Kesan cara kita berada di tandas, ya, memberi kesan kepada kita punya kesihatan. Ya, banyaklah, tuan-tuan, ya. Dan ini menunjukkan satu hal, tuan-tuan, apa yang Nabi suruh memang baik untuk manusia, sehingga kan saintis-saintis yang datang kemudian ni pun buat kajian, tuan-tuan, ya, mengatakan bahawa tandas cangkung tidak baik untuk kesihatan kita. Tanda apa? Tanda duduk.
Dari tanda dulu macam ni lah tuan-tuan. Ini kampung-kampung memang kita buat tanda macam ni. Dan memang tidak ada tandas duduk pun dekat kampung tuan-tuan. Mana ada tuan-tuan ya? Tapi walaupun tidak ada tandas duduk tuan-tuan, apa yang Nabi lakukan itu tetap sunnah. Ya? Buang air, cangkung tetap sunnah Nabi. Walaupun mungkin ada di antara manusia berhujah. Pada masa itu mana ada tandas duduk. Ini tuan-tuan ya. Baik. Cara begini lebih baik tuan-tuan ya. Yang ini mencangkung ni, nanti saya terangkan kenapa tuan-tuan. Dan tanda sekarang begini tuan-tuan. Tanda sekarang begini. Saya percaya rasanya hampir semua rumah sekarang ini memang mempunyai tandas duduk. Ya. Saya baru buat satu tandas cangkung. Tuan-tuan ya. Tak sampai 2 tahun, 3 tahun lepas. Ya. Ini penting tuan-tuan. Bila kita buang air besar ya, secara mencangkung, secara duduk, maaf tuan-tuan ya, najis yang ada dalam rektum kita ni dia tidak dapat keluar semuanya tuan-tuan. Cuba tengok tuan-tuan ya. Ini kalau kita cangkung dia keluar semua. Dia mengeluarkan semua najis yang ada pada rektum. Rektum itu dia punya usus besar tuan-tuan. Kalau tuan-tuan belajar fisiologi anatomi manusia, yang ujung sekali sebelum dia keluar kepada kita punya rektum anus ataupun lubang dubur kita ya tuan-tuan ya, dia rektum, dan disitulah najis yang akan berkumpul tuan-tuan. Sebelum kita rasa nak buang air, dia akan kumpul di situ. Baik, jadi kalau kita duduk kat tandas tuan-tuan ya, ini ada satu otot yang akan menjerut dia tuan-tuan. Dia akan tarik dia punya laluan dia ni. Dan kesannya apa tuan-tuan ya, dia akan menyebabkan najis itu sukar untuk keluar ya. Ini cara mencangkung tuan-tuan yang tuan-tuan ya kita lakukan selalu. Dan ini adalah penyakit-penyakit yang berkemungkinan berlaku disebabkan oleh cara kita buang air besar. Yakni kita duduk tuan-tuan ya. Ini di antara penyakit-penyakit ya. Ada penyakit appendicitis ya. Constipation ini macam kita sembelit ya. Hemorrhoid ini macam kita pendarahan tuan-tuan ya. Dan antara penyakit appendicitis ialah kanser kolon, prostate disorder ataupun ini barah kolon ya, sebelum rektum tu dia sambung dengan kolon lepas tu rektum. Jadi kemungkinan boleh menyebabkan kanser kolon dan masalah prostat ya, macam kita yang dah berumur ni tuan-tuan ya, penyakit prostat ini memang jadi masalah yang cukup besar. Asyik-asyik nak buang air kecil, asyik-asyik nak buang air kecil tuan-tuan. Dan yang kualitas ni tuan-tuan termasuklah contohnya kalau kita ada gastrointestinal problem ni tuan-tuan ya, kita punya perut sangat sensitif tuan-tuan ya, maka pedas jadi masalah tuan-tuan ya, dia sensitif. Dan satu lagi tuan-tuan ya, yang disebutkan oleh saintis, kesan daripada kita buang air besar duduk ialah sexual dysfunction. Maknanya macam dia punya alat kelamin laki-laki tidak berfungsi ya, untuk hubungan suami isteri contohnya tuan-tuan ya. Jadi ini kita tak perasan tuan-tuan ya. Rupanya tandas moden ini dia ada kesan. Kita selalu ya pergi jumpa doktor apa pasal begini, doktor pun bagi ya rawatan lah tuan-tuan. Tapi kita tak tahu ya, rupanya tuan-tuan ya, masalah asalnya ialah cara kita duduk tuan-tuan ya.
Baik, kita tengok lagi tuan-tuan. Urinary incontinence ni ada cara yang buang air tidak, dia kerap buang air lah tuan-tuan ya. Urinary incontinence is the loss of bladder control. Kita tidak hilang kawalan untuk mengawal kita punya bladder ataupun pundi-pundi kencing kita. Okey. Ini kualiti semua saya tak nak sebut tuan-tuan ya. Jadi tuan-tuan ya, penyakit yang berkaitan dengan itu tuan-tuan, gastroenterology ya, yang paling banyak berlaku ni tuan-tuan, perhatikan tuan-tuan ya, ialah di negara-negara yang maju. Tuan-tuan, ini peta ni yang merah ya, ini Amerika, Australia, yang kuning ni ya, yang kuning dekat Eropah, ini negara-negara yang mana dia punya cara duduk, cara membuang air besarnya tuan-tuan ya, ialah cara yang duduk ya, bukan cara cangkung tuan-tuan. Dan kalau kita lihat tuan-tuan ya, di negara-negara yang mana tandas di tandas cangkung ya, ini paling rendah tuan-tuan ya. Contohnya kalau kita lihat di tempat kita sendiri pun di Malaysia ni masih ramai orang yang membuang air besar secara mencangkung. Ini kurang tuan-tuan dia punya penyakit. Ini inflammatory bowel syndrome pun kawasan-kawasan yang maju tuan, negara-negara maju. Baik, kita tengok satu ni video. Ini dalam tulisan bahasa Inggeris tuan-tuan ya. Saya percaya tuan-tuan boleh faham kot ya, insya-Allah. Ada penyakit-penyakit yang disebabkan oleh tandas cangkung, tandas duduk tuan-tuan. Baik tuan-tuan. Jadi kalau antara kita ni ada contohnya masalah prostat yang selalu kencing ya, kerap kencing, antara cara yang boleh membantu untuk mengurangkan masalah tersebut ialah kita buang air kecil dulu secara mencangkung. Buang air kecil mencangkung. Mungkin kita dah berumur, ada masalah nak tahan kita punya lutut tuan-tuan ya. Tetapi untuk mengurangkan masalah tersebut tuan-tuan, maka the best way ialah cara mencangkung tuan-tuan, termasuk buang air besar tuan-tuan ya. Baik, itu satu hadis Nabi SAW berkaitan dengan cangkung tuan-tuan. Jadi memang untuk manfaat manusia. Jadi macam mana agaknya ya, Rasulullah SAW 1400 tahun yang lalu ya telah menjelaskan kepada kita cara untuk membuang air besar. Petang lagi ya tentang membuang air kecil tuan-tuan. Memang disebut juga dalam hadis Nabi SAW ya, hendaklah kamu buang air kecil mencangkung. Rupa-rupanya ya, membuang air kecil mencangkung itu juga mengelakkan seseorang daripada penyakit prostrat ya. Kanser prostrat yang biasa berlaku pada orang tua. Baik, kita tengok satu lagi hadis tuan-tuan sebelum kita tutup ni. Hadis tentang lalat. Mudah saja tuan-tuan, kita jumpa lalat banyak kali tuan-tuan di rumah kita. Dan ini diriwayatkan oleh siapa ni? Abu Hurairah An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza waqa'a dzubab," apabila jatuh seekor lalat, wa iza waqa'a dzubab fi syarabikum, apabila lalat jatuh ke dalam minuman kamu, falyagmishu fihi, adalah kamu celupkan dia, thumma
yatrahu, kena ambil dan buang. Fa inna fi ahadin janahaihi, disebabkan di salah satu daripada sayapnya ada ada penyakit, tapi akhiri syifa, di satu lagi ada syifa. Ini ada Nabi 1400 tahun yang lalu Nabi sebut begini tuan-tuan ya. Dan lepas dibuang tu bolehlah minum tuan-tuan ya. Bila kita nampak saja lalat masuk ke dalam minuman kita, buang. Celup dulu lepas tu buang tuan-tuan. Apabila lalat termasuk ke dalam bekas salah seorang daripada kamu, maka rendamkanlah, celupkanlah kesemuanya lalat itu, kemudian buanglah ia. Ini kerana salah satu daripada sayapnya adalah nawar dan sebelah lagi adalah penyakit. Riwayat Al-Bukhari tuan-tuan ya. Hadis pun disebut sini, hadis 5782. Baik. Zubab ini apa dia? Zubab ini ialah lalat rumah kita pun zubab, lalat buah tu pun zubab juga. Janahai iaitu sayap dia tuan-tuan ya. Baik. Ini lalat. Istilah yang saya nak tunjuk, fal yaghmishu, rendamkanlah dia. Baik tuan-tuan, kita tengok kajian yang dibuat oleh saintis. Ini dia tuan-tuan ya. Dilaporkan oleh Smithsonian ya, satu majalah online yang berpengaruh tuan-tuan ya. Some insect wing are natural antibiotic. Ada ya. Sayap-sayap serangga adalah antibiotik yang semula jadi. Tuan-tuan ya. Coated with tiny spike. Banyak ya, duri-duri halus pada sayap lalat, dan ia adalah antibiotik semula jadi. Ini tadi, fly could all key to new antibiotic. Lalat boleh menjadi sumber antibiotik yang baru. Australian researchers said they have found that fly could be source of new drug to fight deadly bacteria. Para pengkaji, ramai pengkaji tuan-tuan mengatakan mereka telah mendapati bahawa lalat boleh menjadi sumber untuk melawan bakteria. Insect wing shed bacteria to pieces. Sayap serangga boleh memusnahkan bakteria. Ayat kita tuan ya. Fly could hold key to new antibiotic. Banyak lagi lah tuan-tuan ya. Ini berita-berita yang muncul tuan-tuan berkaitan dengan lalat tuan-tuan ya. Yang disebabkan oleh Nabi SAW tuan-tuan, kita tengok ini gambar yang halus diperbesarkan tuan-tuan. Dekat permukaan sayap lalat ni terdapat ini benda macam ni tuan-tuan. Dan ia telah dibentangkan di berbagai seminar tuan-tuan. Dan cara bagaimana sayap lalat ni membunuh bakteria adalah dengan cara menusuk dia tuan-tuan ya. Contohnya ini bakteria ni tuan-tuan ya, dicucuk oleh duri-duri halus yang terdapat di dalamnya tuan-tuan. Jadi ini satu daripada bukti dia tuan-tuan ya. Dan banyak lagi diceritakan tuan-tuan, ini dia ya. Dan sebagainya tuan-tuan, memang banyak. Dan yang menarik di sini tuan-tuan perhatikan, itu berita semua tuan, tapi macam mana dia buat? The surface of life, permukaan badan lalat is the last place you expect to find antibiotic. Mungkin tuan-tuan anggap ini lalat duduk dekat tempat busuk ni, tak mungkin dia menjadi sumber kepada antibiotik. Antibiotik maknanya nak melawan penyakit. That is exactly, itulah sebenarnya tempat where a team of Australian researchers, di mana sekumpulan para pengkaji Australia is concentrating their effort, sedang berusaha untuk membuktikannya ataupun sedang mencari
cari akan kebenarannya, tuan-tuan. Working on the theory that fly must have remarkable antimicrobial defense, dengan asas bahawa para lalat-lalat ini mempunyai sistem pertahanan bakteria to survive rotting dung, untuk mengelakkan diri dia sendiri daripada bermasalah, daripada benda yang membusuk tadi, tuan-tuan. Mereka telah membuat kajian, dan apa yang menariknya, tuan-tuan, yang menariknya ialah cara mereka buat ni, tuan-tuan, ialah dengan cara mencelupkan ni. Tuan-tuan tengok yang bawah tu, yang berwarna kuning. The antibiotic material is extracted. Bahan-bahan antibakteria ini telah diambil by drowning, dengan mencelupkan. Tengok yang berwarna merah, tuan-tuan, di bawah tu, tulisannya kuning, saya highlightkan dengan warna merah. By drowning the fly in ethanol, dengan mencelupkan lalat tersebut di dalam ethanol. Ethanol, dengan air, tuan-tuan, dia adalah pelarut yang bagus. Pelarut yang terbaik ialah air dan juga ethanol. Then running the mixture through a filter. Kemudian dia gunakan filter paper, kertas turas, tuan-tuan, to obtain the crude extract, untuk mendapatkan dia punya extract, tuan-tuan. Ini saya besarkan di tulisan. Drowning, falyaghmishu, celupkan, drowning, tuan-tuan, ini. Baik. Dan dia punya hasil turasan tadi, tuan-tuan, telah digunakan untuk menguji beberapa jenis bakteria seperti E. coli. E. coli ini biasa dekat tanah kita, tuan-tuan. Tuan-tuan cangkul-cangkul, tak berserangan, makan benda ni sakit perut, tuan-tuan. Golden Streptococcus. Streptococcus ni ialah bakteria yang berbulat-bulat, berantai-rantai, Candida, sejenis daripada bentuk ragi dia, tuan-tuan, dan patogen hospital. Dan bakteria ini, tuan-tuan, apabila dicampurkan, digunakan hasil daripada turasan lalat tadi, tuan-tuan, bakteria tersebut telah musnah, tuan-tuan. Nah, ini dia, tuan-tuan, contoh-contoh bakteria yang mati disebabkan oleh antibiotik yang diambil daripada lalat punya sayap, tuan-tuan. Ini kita turas, tuan-tuan, apalah ni. Dan ini telah dibentangkan di seminar antarabangsa, tuan-tuan. Ini. So they were really mandatory for the induction of the antibacterial. Okey, tuan-tuan, jadi kita tengok, tuan-tuan, itu baru beberapa hadis Nabi SAW yang telah saya kemukakan pada tuan-tuan, telah menunjukkan betapa bagaimana Nabi SAW, tuan-tuan, 1400 tahun lalu dapat ilham, dapat maklumat bahawa sayap lalat ini ada penyakit, ada perawat dia. Tuan-tuan, Allah Ta'ala sebut dalam Quran, menceritakan kepada kita tentang Nabi SAW. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dia tidak bercakap ikut hawa nafsu dia, tetapi itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Tuan-tuan, insya-Allah pada masa akan datang saya akan sambung balik tajuk ini, tuan-tuan. Dan banyak lagi, tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok di sini, ada kisah tentang anjing yang mana Nabi sebut apabila anjing menjilat sebejana bekas minuman adalah kamu samak dia dengan tanah, basuh dengan air bersih 7 kali dan juga sekali dengan air tanah. Kemudian, tuan-tuan, bagaimana Nabi menyebut tentang janggut, tuan-tuan, sebelah janggut, rupanya janggut sekarang ini menjadi bahan kajian yang dibuat di University of London, mendapati bahawa janggut manusia, orang laki-laki ini yang berkemungkinan tempat di mana kita boleh ekstrak, kita boleh dapatkan antibiotik yang baru, tuan-tuan. Antibiotik, tuan-tuan, bukan enzim. Kalau tuan-tuan dengar ada satu video YouTube, dia kata janggut itu ada enzim
Itu tak betul tuan-tuan ya. Dia antibiotik sebab enzim dia tak boleh tahan lama. Enzim dia kejap je mati tuan-tuan, sebab enzim ini adalah ya protein yang apabila berada dalam keadaan panas dia akan rosak ya tuan-tuan ya. Jadi janggut dia tidak ada enzim tapi dia ada antibiotik. Antibiotik dihasilkan oleh bakteria tuan-tuan ya. Ini saya bagi contoh sikit saya tuan-tuan ya. Dia tengok antibiotik yang dihasilkan daripada janggut orang laki-laki ya. Satu sebelum saya tutup, beard good for your health. Adakah janggut ni baik untuk kesihatan? Yes, katanya. A huge variety of bacteria found in facial hair could help develop new antibiotic. Banyak bakteria yang terdapat di permukaan ya muka kita boleh membantu untuk menghasilkan antibiotik baru. Jadi tuan-tuan ya, ini adalah satu petunjuk. Walaupun kita alhamdulillah kita sudah yakin ya, kita percaya bahawa Muhammad bin Abdullah itu adalah ya Rasulullah. Dan dengan melihat sunnah Nabi ini tuan-tuan, kita bertambah keyakinan kita bahawa Muhammad bin Abdullah itu adalah Rasulullah. Dan kita seboleh-bolehnya tuan-tuan, kita ikut sunnah Nabi. InsyaAllah dengan mengikut sunnah Nabi ini, tuan-tuan niatkan kerana kita ikut sunnah Nabi, kecintaan kita kepada Nabi, bukan saja kita dapat pahala, tetapi dia memberi kebaikan kepada kita ya, ketika kita hidup di dunia ini tuan-tuan. InsyaAllah kita sambung ya pada masa akan datang. Saya akhiri dengan aqul qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.